Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada membacakan kitab Al-Miftah li Bab Nikah, di mana pada pelajaran yang lalu telah kita membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat ketika melafazkan ijab dan kabul ketika bernikah. Dan juga yang terakhir kita lalu berkenaan dengan syarat-syaratnya itu adalah hendaklah di lafaz yang digunakan itu adalah dengan lafaz kahwin ataupun dengan lafaz nikah. Dan kalau diikut dalam bahasa Arab itu mestilah digunakan dengan past tense atau fi'il madhi. Seperti dengan perkataan zawwajtuka ataupun ankahtuka. Tak sah jika mana digunakan dengan lafaz fi'il mudhari' atau present tense. Kerana kebiasaannya dalam bahasa Arab itu present tense itu dia ada dua makna. Sama ada ia menunjukkan, maknanya itu menunjukkan pada masa sekarang ataupun pada masa hadapan. Hal ataupun istiqbal, maknanya pada masa sekarang ataupun pada masa hadapan. Jadi kalau digunakan lafaz fi'il mudhari', jadi dalam bahasa Arab lah, dengan present tense itu tanpa diselangi tanpa ditambah dengan perkataan yang menunjukkan pada masa sekarang, maka hukumnya tidak sah. Contohnya dia mengatakan uzawijuka. Ya. Jadi kalau dia mengatakan uzawijuka sahaja tanpa ada perkataan yang lain, melainkan kalau ditambah dengan perkataan sekarang, uzawijuka binti fulan fil hal, pada sekarang ini, dan sah. Pasal dia lafaz dia ada bukti bahawa ia referring kepada masa sekarang. Tapi kalau sengaja digunakan bahasanya itu present tense, maka kalau digunakan dalam bahasa Arab maka tidak sah. Mesti gunakan dengan lafaz past tense atau fi'il madhi. So itu yang kita lalu, di antara yang kita lalu pada minggu lepas, pada pelajaran yang lalu. Dan juga dia pengarang mengatakan dan sah nikah dengan menggunakan lafaz ijab dan kabul yang telah diterjemahkan. Lafaz tazwij ataupun lafaz nikah yang telah diterjemahkan, ini lafaz kahwin ataupun lafaz nikah, dengan syarat difahami oleh orang yang si wali dan juga pengantin lelaki tersebut, dan juga difahami oleh dua saksi. Bahasa terjemahan yang digunakan itu difahami oleh orang yang akan melakukan akad, iaitu wali dan juga pengantin lelaki. Begitu juga dengan dua saksi. Kalau salah satu daripada empat orang ini tak faham, maka tak sah. Kerana nak dia faham bahasa yang digunakan dalam upacara akad tersebut. Dan yang terakhir sekali berkenaan dengan ijab dan kabul itu, tidaklah sah bernikah dengan menggunakan lafaz kinayah. Lafaz kinayah bermakna lafaz, kita kata lafaz yang bukan secara direct. Bermakna dia ada lafaz, dia makna perkataan tersebut dia ada makna yang lain. Contoh di antaranya lafaz yang telah kita contohkan pada pelajaran yang lepas. Kalau dia bernikah dengan menggunakan, si wali mengatakan, aku mengawinkan kau dengan anak perempuan aku dengan mas kahwin sekian. Tiba-tiba bakal suami tu atau pengantin lelaki tu mengatakan, qabil tu, aku terima. Maka ini tidak sah. Kerana bila kata terima ni, dia boleh jadi umum. Terima mana ni? Terima barang hantaran, terima hantaran 8,000 tu,
atau terima nikah dia, tak tahu. So dia tak clear. Ataupun contoh si wali tu dia gunakan bahasa, kau ambil lah anak aku. Contohlah, kau ambil lah anak aku, mas kahwin hutang. So ni ambil ni bukan bahasa nikah. Dia bukan bahasa nikah. So dia nak kena gunakan lafaz nikah ataupun lafaz kahwin. Dia direct. Dia tak boleh bahasa kinayah atau bahasa yang ada makna-makna yang lain. Ataupun kita kata metafor lah. Baik, so itu adalah berkenaan dengan syarat-syarat bagi melafazkan ijab dan juga kabul. Baik, sekarang ini pengarang memasuki bab yang baru berkenaan dengan nikahul hurri lil amati wa aksuhu. Pernikahan lelaki yang merdeka dengan hamba perempuan ataupun sebaliknya. Ini pengarang membicarakan berkenaan dengan hukum yang berkaitan dengan hamba. Zaman sekarang tak ada hamba lah. Cuma ini just pengarang memberitahu pada kita, so kita baca je. Jadi kita pun tak payah stres-stres sangat bila baca bab hamba ni, pasal zaman sekarang tak ada. Cuma kita ambil ilmu saja. Pengarang mengatakan, la yajuzu lil hurri an yatazawwaja raqiqatan ay mamlukatan wa zalika li an la yasira auladuhu minha ariqa. Tidak boleh ataupun tidak sah bagi seorang yang merdeka menikahi seorang hamba perempuan. Dia tidak boleh bernikah dengan hamba perempuan. Kenapa? Wazalika, kerana al-alla yasira auladuhu minha ariqa, agar mana anak-anak keturunan yang lahir daripadanya itu juga tidak menjadi hamba. So ini dia punya basic dia mengatakan. Dia mengatakan tidak boleh mengawini bagi orang lelaki itu, orang lelaki yang merdeka menikahi perempuan yang berstatus hamba. Kerana untuk mengelakkan keturunannya itu juga menjadi hamba. Illa bi arba'ati syurutin fayajuzu lahu nikahuha. Kecuali dengan 4 syarat, maka dibolehkan bagi lelaki merdeka itu untuk menikahi hamba perempuan itu. Wahia kaunuha muslimatan. Yang pertama, hendaklah hamba perempuan itu beragama Islam. Bermakna hamba yang muslimah. Yang kedua, wa khawfu al-'anati ay az-zina in lam yatazawwaj. Yang kedua, takut boleh jatuh kepada zina jika mana tidak melakukan pernikahan tersebut. Jadi kalau dia tak bernikah dengan hamba tu, boleh membawa kepada melakukan zina. Na'udzubillah. So ni yang kedua. Yang ketiga, wal ajzu an sadaqil hurrati aw adamu ridaha bihi aw faqdul hurrati. Yang ketiga adalah ia tidak mampu untuk membayar mas kahwin orang yang merdeka. Bermakna normally lah, kalau orang status hamba tu, bermakna kita boleh bayangkan, imagine lah, kalau masih ada zaman kita ni, bermakna mas kahwin dia pun mungkin tak banyak. Kan, umpamanya. Subhanallah. Jadi orang yang ketiga syarat adalah dia tak mampu untuk membayar mas kahwin orang yang merdeka. Subhanallah. Kemudian au adamu ridahabi, ataupun mas kahwin yang diridai, yang disetujui oleh si perempuan yang merdeka. Dia tak mampu bayar. Atau au faqdul hurrati, ataupun tidak ada perempuan yang merdeka pada waktu tu, di tempat itu. Nak cari perempuan yang merdeka tak ada. Semuanya perempuan hamba. Tak tahulah macam mana boleh ada, tapi happen to be around that. Kampung mana dia pergi pun tak tahu. Tapi happen to be tak ada perempuan merdeka. Semuanya hamba. Ni yang ketiga. Yang keempat, wa an la lakuna tahtahu hurratan salihatan lil istimta'i wa mata ishtara huwa zawjatahu in fasakha nikahuha. Ni yang ketiga, yang keempat ni adalah ia di tempat itu dia tidak mempunyai perempuan yang merdeka yang boleh untuk dia, kalau bahasa kita ini mengatakan salihatan li istimta' ni bermakna yang boleh untuk dia setubuhi. Yang boleh untuk disetubuhi. Jadi dia ada 4 syarat kat sini. Jadi ini jelas, ni cuma beritahu sajalah. Kita tak jumpa zaman ada hamba, subhanallah. Cuma kita baca saja. Wa mata ishtara huwa zaujatahu in fasakha nikahuha. Apabila orang itu membeli isterinya, pasal isteri dia hamba. Jadi the moment dia membeli isterinya, maka nikahnya itu rosak. Apabila dia
dia fasakh, terpisah nikah dia itu. So ni tak payah nak kita perpanjangkan. Kemudian pengarang mengatakan, ammal abdu iza arada an yatazawwaja hurratan fala yajuzu. Adapun jika mana hamba lelaki ingin berkahwin dengan perempuan yang merdeka. Terbalik. Tadi lelaki merdeka kahwin dengan perempuan hamba. Ini pula hamba lelaki ingin berkahwin dengan perempuan merdeka. Fala yajuz, maka hukumnya adalah tidak boleh. Li'annahu ghairu kufu'in laha, kerana ia tidak sepadan dengan perempuan tersebut. Kita dah lalu buat kufu'ah, buat sepadan. Jadi perempuan yang bernikah tu dia ada hak kufu'ah, hak sepadan. Jadi kalau lelaki tu tak sepadan dengan dia boleh ada hak untuk reject. Boleh ada hak untuk reject. Subhanallah. Terutama kalau yang nak menikahkan itu adalah wali mujbir. Wali yang ada hak untuk mengawinkan anak perempuannya ataupun cucu perempuannya. Jadi kalau dia nak menikahkan dengan tanpa pengetahuan budak perempuan itu, maka dia boleh nikahkan dengan beberapa syarat. Kita dah lalu, di antaranya mestilah budak lelaki itu ataupun future husband tu dia setaraf, sepadan ataupun kufu'ah. Illa, kecuali in asqatat kafa'ataha wa radiya bihi waliyuha al-aqrabu wa yajuzu hina izin wallahu alam. Kecuali jika mana perempuan itu menggugurkan hak kufu'ah dia tu. Maknanya perempuan tu kata tak apalah, bolehlah, it's okay lah. So perempuan tu dia sendiri yang decide tak apalah, it's okay. Berdeka ke, hamba ke, tak apa. Yang penting kahwin. Disetujui oleh perempuan itu, wa radiya bihi waliyuha, dan pada masa yang sama walinya yang dekat itu reda. Wali dia yang dekat itu reda. Maka ketika itu boleh bagi hamba yang merdeka lelaki, hamba yang lelaki itu bernikah dengan perempuan yang merdeka. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi membicarakan berkenaan dengan tajuk yang baru tentang mas kahwin. Kita akan sambung pada hari Khamis insya-Allah.